Salam sejahtera kepada rakan-rakan guru yang saya hormati. Saya Puan Zahariah binti Kanis daripada Sekolah Menengah Datuk Lokman, Kuala Lumpur. Seperti yang cikgu semua sedia maklum, elemen pendidikan kewangan telah diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran, termasuklah mata pelajaran pendidikan moral. Antara objektifnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran merancang dan menguruskan keuangan serta penerapan nilai universal dalam kalangan murid apabila menguruskan keuangan. Pada hari ini, saya akan berkongsi dengan cikgu-cikgu tentang cara kita boleh mengintegrasikan elemen pendidikan keuangan dalam mata pelajaran pendidikan moral. Elemen celik keuangan yang dimasukkan dalam setiap slot ialah CK3, iaitu berkaitan dengan pengurusan dan perancangan keuangan. Manakala kaedah yang boleh digunakan ialah seperti kaedah perbincangan, penyelesaian masalah dan khidmat masyarakat. Cikgu-cikgu juga boleh memasukkan aktiviti yang bersesuaian seperti jelajah ilmu. Baiklah cikgu, tanpa melengkahkan masa, saya akan memulakan slot pertama dengan merujuk kepada DSKP Pendidikan Moral Tingkatan 2. Standard kandungan yang berkaitan ialah S.K 2.3, iaitu tanggungjawab diri dalam keluarga. Manakala standard pembelajarannya ialah 2.3.1, menyenaraikan tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga. 2.3.2, menjelaskan cara melaksanakan tanggungjawab diri sebagai anggota keluarga. 2.3.3, merumuskan kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga. 2.3.4, menghuraikan kesan mengabaikan tanggungjawab diri terhadap keluarga. 2.3.5, mengekspresikan perasaan apabila dapat melaksanakan tanggungjawab diri dalam keluarga. Dan yang terakhir ialah 2.3.6, merealisasikan tanggungjawab diri dalam keluarga. Dalam slot ini, saya akan menggunakan aktiviti pada muka surat 42 unit 4. Situasinya dalam aktiviti ini ialah berkaitan dengan perancangan sambutan istimewa anggota keluarga, iaitu sambutan Hari Ulang Tahun Ibu. Melalui situasi tersebut, murid dikehendaki menyenaraikan tanggungjawab dan cara menjayakan sambutan tersebut. Di samping itu, murid juga perlu membincangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam sambutan tersebut. Bagi mengintegrasikan pendidikan keuangan dalam aktiviti ini, saya cadangkan cikgu menambahkan satu soalan atau tugasan baru yang berkaitan dengan situasi ini. Contohnya seperti yang dipaparkan, iaitu sebagai salah seorang anggota keluarga, anda ingin membelikan hadiah kepada ibu. Disebabkan jumlah wang yang anda ada tidak banyak, anda membuat keputusan untuk membeli hadiah tersebut di pusat beli belah yang ada membuat promosi jualan murah. Isu yang saya kaitkan di sini ialah isu jualan murah. Cikgu-cikgu boleh memaparkan contoh gambar ataupun iklan jualan murah. Seterusnya, cikgu boleh melaksanakan aktiviti berkumpulan seperti jelajah ilmu. Setiap kumpulan akan diberikan tugasan yang berbeza. Bagi kumpulan pertama, cikgu boleh menyediakan tugasan iaitu melakukan perbandingan harga barang. Cikgu boleh menyenaraikan contoh barang-barang yang boleh dijadikan hadiah untuk ibu. Contohnya dompet, minyak wangi dan juga jam tangan wanita. Seterusnya, cikgu meminta murid membuat perbandingan harga barang-barang tersebut dan memberi justifikasi dengan menggunakan nilai universal. Sebagai tambahan, cikgu boleh memperkenalkan beberapa aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu murid membuat perbandingan harga. Contoh aplikasi di sini ialah Price Catcher,
Hargapedia dan juga Priciza. Bagi kumpulan kedua, cikgu boleh meminta murid membuat perbandingan kebaikan dan keburukan membeli barangan semasa jualan murah. Hasil perbincangan murid perlu dibentangkan dalam pemikiran yang sesuai. Sebagai penilaian, cikgu boleh menggunakan borang penilaian kendiri tentang kesan perbelanjaan secara berlebihan. Manakala bagi kumpulan ketiga pula, cikgu boleh meminta murid berbincang dan mengemukakan idea tentang cara-cara berbelanja dengan bijak semasa jualan murah. Idea tersebut boleh disediakan dalam bentuk brosur secara kreatif. Aktiviti ini dapat menerapkan nilai bertanggungjawab dan rasional dalam membuat keputusan untuk berbelanja secara bijak. Sebagai penutup, cikgu boleh memberi tugasan esei yang bertajuk Tip Berbelanja Secara Bijak. Melalui PDP ini, murid-murid diharapkan dapat membuat perbelanjaan secara beretika dalam kehidupan mereka, berpandukan nilai universal dan domain moral yang mereka pelajari. Baiklah cikgu-cikgu, saya akan memulakan slot kedua iaitu dengan merujuk kepada DSKP Pendidikan Moral Tingkatan 2. Dalam slot ini saya menggunakan aktiviti dalam unit 7 iaitu Masyarakat Penyayang Tonggak Aspirasi Negara. Standard kandungan yang digunakan ialah S.K 3.2 iaitu Masyarakat Penyayang. Manakala standard pembelajaran yang berkaitan pula ialah 3.2.1 menyenaraikan ciri masyarakat penyayang, 3.2.2 memerihalkan kepentingan memperkukuh masyarakat penyayang, 3.2.3 menjana idea tentang cara menyantuni masyarakat yang berkeperluan, 3.2.4 mewajarkan keutamaan dalam membantu masyarakat yang berkeperluan bagi merealisasikan masyarakat penyayang, 3.2.5 mengekspresikan perasaan apabila dapat membantu mewujudkan masyarakat penyayang, dan yang terakhirnya ialah 3.2.6 mempraktikkan amalan masyarakat penyayang dalam konteks kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Pertama sekali, kita hendaklah memastikan murid melaksanakan aktiviti yang telah disenaraikan pada muka surat 82 ini. Itu aktivitinya di sini ialah bincangkan cara lain untuk membantu keluarga Harbhajan Singh dan kewajaran bantuan diberi. Seterusnya, saya mencadangkan kepada cikgu-cikgu untuk menerapkan elemen pendidikan keuangan sebagai tambahan aktiviti. Cikgu-cikgu boleh menambah elemen keuangan berdasarkan dialog yang terdapat dalam muka surat 82. Kalau cikgu perhatikan di sini, saya sudah pun bulatkan iaitu dialognya di sini, anak Pak Ali bersama-sama rakan-rakannya berjanji untuk mengumpulkan dana. Jadi saya ambil ringkasan dialog di sini, fokusnya ialah kepada mengumpulkan dana. Dalam hal ini, cikgu-cikgu boleh melaksanakan kaedah pembelajaran khidmat masyarakat bagi mengaplikasikan elemen pendidikan keuangan kepada murid. Sebagai set induksi, cikgu boleh mengemukakan beberapa soalan kepada murid. Contohnya di sini, jelaskan nilai universal yang diamalkan oleh anak Pak Ali dan rakan-rakannya. Soalan yang kedua, bagaimanakah Ali dan rakan-rakannya dapat mengumpul dana untuk membantu keluarga Encik Harbhajan Singh? Jadi kalau cikgu lihat di sini, soalan nombor 2 ini memang berkaitan dengan apa yang telah saya bulatkan dalam ringkasan dialog itu tadi. Okey, selepas mendengar jawapan murid, cikgu boleh mencadangkan kepada murid untuk melaksanakan aktiviti amal bagi mengumpul dana. Contoh aktiviti amal yang boleh dilaksanakan oleh murid seperti di sini iaitu program jualan amal, larian amal,
cuci kereta amal dan juga makan malam amal. Bagi menguji kemahiran murid merancang kewangan, cikgu boleh meminta murid menyediakan dan merancang anggaran pendapatan dan perbelanjaan bagi aktiviti amal tersebut. Ini adalah contoh perancangan anggaran yang boleh kita gunakan di dalam kelas untuk murid-murid. Sebagai kesimpulannya, aktiviti yang mengandungi elemen pendidikan keuangan ini diharap dapat memberi bimbingan kepada murid untuk membuat keputusan keuangan yang tepat berdasarkan dana yang diperoleh dengan menggunakan nilai bertanggungjawab, kesederhanaan dan rasional. Di samping itu, aktiviti kerja amal yang dilaksanakan dapat memupuk nilai kerjasama dan nilai baik hati serta melahirkan perasaan empati dan simpati terhadap golongan yang memerlukan bantuan. Cikgu-cikgu yang dihormati, sekarang saya teruskan dengan slot yang ketiga. Untuk slot ini, saya merujuk kepada DSKP Pendidikan Moral Tingkatan 3 iaitu Unit 3, Kebestarian Diri. Manakala SK ataupun standard kandungan ialah 2.2 iaitu Kebestarian Diri. Standard pembelajaran yang berkaitan pula ialah 2.2.1 mengenal pasti cara kebestarian diri, 2.2.2 menjelaskan kepentingan kebestarian diri, 2.2.3 menghuraikan keperluan berilmu pengetahuan dengan budi pekerti mulia dalam membentuk kebestarian diri, 2.2.4 menjelaskan amalan disiplin dalam membentuk kebestarian diri, 2.2.5 mengekspresi perasaan apabila mempraktikkan kebestarian diri dan 2.2.6 mempraktikkan kebestarian diri dalam kehidupan seharian. Dalam slot ini, saya akan menggunakan aktiviti pengayaan A di muka surat 43. Aktiviti pengayaan ini meminta murid melakar satu garisan hidup dari usia 15 tahun hingga 25 tahun. Hal ini dapat membantu murid mengenali ciri kebestarian diri yang ada pada murid dan kepentingan ciri kebestarian diri. Bagaimanakah cikgu-cikgu dapat mengintegrasikan elemen pendidikan kewangan dalam aktiviti tersebut? Cikgu-cikgu boleh menambahkan aspek keuangan dalam jadual garisan masa yang perlu disediakan oleh murid. Contohnya seperti ini. Saya di sini menambahkan aspek keuangan untuk setiap garisan masa. Kemudian cikgu-cikgu boleh memberikan sebab penambahan aspek tersebut dan mengaitkan dengan elemen keuangan iaitu matlamat keuangan. Okay, apakah yang dikatakan sebagai matlamat keuangan? Matlamat keuangan ialah mengenal pasti cara membuat belanjawan, menabung dan membelanjakan wang dalam satu tempoh masa tertentu. Ia juga sebagai panduan untuk membantu individu mencapai sesuatu matlamat pada masa hadapan. Hal ini penting supaya murid sedar dan tahu bahawa mereka perlu mempunyai matlamat keuangan sendiri sejak dari awal lagi. Cikgu boleh menggunakan teknik penyoalan untuk bertanya murid tentang matlamat keuangan mereka. Selepas mendengar jawapan murid, saya cadangkan cikgu berkongsi slide contoh matlamat keuangan untuk masa depan bagi menambah pengetahuan murid. Cikgu juga boleh melaksanakan aktiviti perbincangan secara kumpulan. Setiap kumpulan perlu membincangkan perkara berikut. Contohnya, yang pertama, dengan merujuk contoh yang diberi, huraikan nilai universal yang perlu diamalkan apabila anda merancang matlamat keuangan. 2. Apakah ciri kebestarian diri yang perlu ada apabila merancang matlamat keuangan? 3. Senaraikan kepentingan menetapkan matlamat keuangan dalam bentuk peta pemikiran yang sesuai.
Sebagai tambahan, cikgu juga boleh menyediakan borang bajet individu dan membimbing murid mengisi borang tersebut. Menyediakan bajet juga merupakan perkara yang perlu diberi perhatian dalam menentukan matlamat keuangan individu. Sebagai rumusan slot ini, cikgu perlu menegaskan kepada murid bahawa ciri kebestarian diri dan pengamalan nilai universal seperti rasional dan kesederhanaan amat penting apabila menetapkan matlamat keuangan individu. Kebolehupayaan murid menetapkan matlamat keuangan sendiri juga menunjukkan ciri kebestarian yang ada dalam diri murid. Sebagai kesimpulan, saya berharap perkongsian hari ini dapat memberi manfaat kepada cikgu-cikgu dalam usaha mengintegrasikan elemen keuangan kepada murid. Di samping itu, domain moral dan nilai universal yang berkaitan perlulah diseiringkan dengan elemen pendidikan keuangan yang diintegrasikan dalam PDP cikgu-cikgu. Perkongsian ini hanyalah sebagai panduan sahaja. Cikgu boleh membuat penambahbaikan mengikut tahap keupayaan murid dan kreativiti cikgu. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada siaran yang lain. Terima kasih daripada saya.